Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak berkongsi tentang tajuk tolak masa bagi matematik tahun 4, rujuk buku teks muka surat 155. Sebelum tu kena faham dulu ya, berkaitan dengan perkaitan masa. Apa itu perkaitan masa? Okey, yang ni mudah sahaja. Apa yang perlu kamu ingat? 1 hari 24 jam. Ingat jam dinding dekat rumah kan? 1 minggu 7 hari, 1 tahun 12 bulan. Jadi yang ni cikgu rasa semua kamu boleh ingat. Okey, kemudian 1 dekad 10 tahun, 1 abad 100 tahun dan 1 abad juga bersamaan dengan 10 dekad. Okey, yang ni pun cikgu rasa tak ada masalah ya. Jadi boleh ingat semuanya. Kita lihat contoh yang pertama, 6 hari tolak 3 hari 4 jam sama dengan jawapannya nak dalam hari dan jam. Jadi kita lihat soalan ya. Yang ni hari, jamnya tiada. Yang ni hari dan jam. Okey, jadi apa perlu yang kamu ingat ialah 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Okey, ingat jam dinding dekat rumah. Jadi cikgu nak tunjukkan teknik garis pembahagi ya. Okey, macam mana ya? Jadi kamu tulislah sebab jawapan nak hari dan jam. Jadi buat hari dan jam, kemudian gariskan, dibuat garis pembahagi ya, hari dan jam, kemudian masukkan nilai. Jadi 6 hari, jamnya sifar ya, letakkan sifar. 3 hari 4 jam, 3 hari 4 jam. Okey, jadi tolaklah. Bila kita nak tolak yang ni, sifar tolak dengan 4, tak dapat betul lah. Sebab apa? Sebab sifar ni kecil. Jadi kita kena pinjam, kena pinjam. Sifar jam ni kena pinjam daripada hari. Jadi kena ingat yang ni. 1 hari 24 jam. Jadi kita pinjam daripada hari ya. Pinjam 1 hari. 1 hari pindahkan ke sebelah. Tukar ke unit jam sama dengan 24 jam. Alright. Yang ni ya. Jadi kita selesaikan dulu yang ni. Okay, 24 tambah dengan sifar. Selesai dulu yang ni. Jadi sama dengan 24 lah. Okay, jadi tulis mulalah 24. Kemudian baru boleh tolak. Jadi kamu tolak ingat ya, unit jam ni unit jam lah. Unit hari adalah hari. Jadi jawapannya dapat 2 hari 20 jam. Alright. Jelas ya? Kita lihat contoh yang kedua, 4 hari 2 jam. Okey, hari dan jam juga. Okey, tolak 1 hari 16 jam dan tolak 1 hari 9 jam. Okey, ada 2 operasi ya. Tolak 2 kali. Okey, jadi jawapannya nak dalam jam. Jadi hari dan jam kena ingat 1 hari 24 jam. Jadi gunalah teknik garis pembahagi tadi. Okey, buat hari dan jam, kemudian garis, kemudian masukkan nilai ya. 4 hari 2 jam, 4 hari 2 jam tolak dengan 1 hari 16 jam. Okey, alright. Jadi buat yang ni dulu ya. Selesaikan yang ni dahulu. Okey, yang ni belum lagi. Satu-satu ya. Jadi nampak macam tadi juga. Okey, 2 nak tolak dengan 16 tak boleh. 2 jam tolak 16 jam tak boleh. Jadi kita kena pinjam daripada hari. Jadi 4 hari ni tinggal 3 hari lah. Pindahkan ke sebelah. 1 hari 24 jam. Jadi kita pinjam 1 jam jadi 24 jam. Jadi selesaikan dulu yang dalam kotak ni. Jadi 24 tambah dengan 2 24 tambah dengan 2 jadi berapa ya? 26. Okey, dah tulis 26 jadi boleh tolak lah. Jadi kita dapat 2 hari 10 jam tapi baru 1 operasi saja. Satu lagi yang ni belum lagi ya. Jadi pindahkan ke sebelah buat pembahagi lain 2 hari 10 jam yang ni ataupun kamu nak sambung bawah pun boleh ya, tak ada masalah. Okey, jadi tolak dengan 1 hari 9 jam. 1 hari 9 jam. Jadi tolaklah. Jadi kamu dapat jawapannya 1 hari 1 jam. Tapi jangan lupa ya. Jawapannya dia nak dalam jam sahaja. Okey, jam sahaja. Jadi, 1 hari ni tukarlah. 1 hari sama dengan 24 jam. Alright. Jadi, kamu tambahkan 24 tambah dengan 1 jam. 1 hari 24 jam tambah dengan yang ni 1 jam. Jadi, 25 jam. Alright. Letakkan dalam kotak. Seterusnya kita lihat. Soalan yang ketiga. 5 minggu 2 hari tolak 6 hari. Bersamaan dengan berapa minggu, berapa hari kah? Okey, jadi soalan ni melibatkan minggu dan hari. Jadi, kamu perlu ingatlah 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Okey.
Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. 7 hari. Jadi, buat pembahagi. Okey, minggu dan hari. 5 minggu 2 hari. 5 minggu 2 hari. 6 hari. 6 hari. Minggunya sifar ya. Jadi, tolaklah. Bila kamu nak tolak, kamu nampak tak di sini ya. 2 tolak 6 tak boleh. Jadi, kalau tak boleh, kena pinjam daripada minggu. Jadi, 1 minggu 7 hari. Jadi, tinggal 4 minggu lah di sini. Pindahkan ke hari 1 minggu. Jadi, pinjam 1 minggu 7 hari. Jadi, selesaikan yang dalam kotak ni dulu. Yang asalnya 2 hari. Okey, tambah dengan 7 hari tadi. Jadi, 9 hari. Alright. Jadi, tolak 9, tolak 6, 3, 4, tolak 0, 4. Jadi, jawapannya 4 minggu, 3 hari. Jelas? Contoh keempat, 8 minggu, tolak 6 minggu, 2 hari, tolak 5 hari. Jawapan nak dalam minggu dan hari. Jadi, 1 minggu adalah 7 hari. Buat pembahagi ya. Jadi, selesaikan satu-satu dulu. Okey, yang ni 8 minggu. 8 minggu, 0 hari. 6 minggu, 2 hari. 6 minggu, 2 hari. Jadi, tolak. Bila nak tolak, nampak sama seperti tadi juga ya. Okey, 0 tolak 2 tak boleh. Jadi, pinjam 1 minggu. Pinjam 1 minggu, jadi 7 hari. Jadi, selesaikan dalam kotak dulu. 7 tambah 0, 7 ya. Jadi, kamu dapat jawapannya 1 minggu, 5 hari. Untuk yang ni saja. Yang ni belum lagi ya. Jadi, buat satu lagi pembahagi. Jadi, pindahkan ke sebelah. 1 minggu, 5 hari. Tolak dengan 5 hari. 5 hari. Okey, minggunya 0 ya. Letakkan 0. Jadi, tolaklah. Jadi, kamu dapat jawapannya 1 minggu, 0 hari. Okey, jadi 1 minggu, 0 hari bersama dengan berapa hari ya. Okey, jadi ambil 1 minggu sajalah. Sama juga, yang ni betul. Okey, 1 minggu sama juga dengan 7 hari. Alright, jelas ya. Contoh kelima, 10 tahun 7 bulan, 1 tahun 9 bulan, tolak ya. Jawapan nak dalam tahun dan bulan. Okey, jadi apa perlu kamu ingat? 1 tahun 12 bulan. Januari, Februari, Mac sampai Disember ya, 12 bulan. Jadi, buatlah pembahagi tahun dan bulan. Jadi, masukkan nilai 10 tahun 7 bulan. 10 tahun 7 bulan tolak 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan. Jadi, tolak. Bila kita nak tolak, sama juga seperti tadi. Cuma yang ni melibatkan tahun dan bulan. 7 tolak 9. Tak boleh ya. Jadi, kalau tak boleh, kita kena pinjam daripada 10 tinggal 9 ya. Tinggal 9. Okey, pinjam 1 tahun ya. 1 tahun. Bukan 7 di sini ya. Kalau tadi 1 minggu 7 hari kan. Jadi, yang ni tahun dan bulan. 1 tahun 12 bulan. Jadi, pinjam. Jadi, dekat bulan ni 12. Okey, 1 tahun 12 bulan ya. Okey, jadi tambah dulu yang bahagian dalam kotak ni. Jadi, 12 tambah 7 sama dengan 19. Betul lah. Jadi, kamu tolak 9 tolak 9, 0. 1 ni, 1 lah. Bawa turun. Jadi, 9 tolak 1, 8. Jadi, kamu dapatlah jawapannya 8 tahun 10 bulan. Alright, jelas? Cikgu ingatkan ya, jangan tertukar dekat sini ya. 1 tahun 12 bulan. Jangan pergi tulis 10 ke 7 ke, salah yang tu ya. Alright. Selalunya di sinilah yang salah. Pertukaran unit yang ni. 1 tahun 12 bulan. Seterusnya contoh yang ke-6. 20 dekad 3 tahun. 4 tolak 4 tahun. Tolak 5 dekad 8 tahun. Jadi soalan melibatkan dekad dan tahun. Jawapan pun sama. Dia nak dekad dan tahun. Jadi apa perlu kamu ingat? 1 dekad 10 tahun. Okey? Sekiranya kamu tahun 4 sekarang ni, maksudnya umur kamu adalah 1 dekad. Sama juga dengan 10 tahun. Alright, jadi buat pembahagi dekad dan tahun. Masukkan nilai 20 dekad 3 tahun. 20 dekad 3 tahun tolak 4 tahun. 4 tahun. Okey. Bagi unit dekadnya 0. Okey, jadi tolak. Bila kita nak tolak, seperti tadi juga. Okey, 3 tolak 4 tak boleh. Jadi pinjam dengan dekad. Jadi pinjam dekad. Ingat ya. 1 dekad 10 tahun. Bukan 12 ya. Kalau tadi 12, yang ni 10. Jadi pinjam 20 dekad, pinjam 1 dekad tinggal 19. Jadi 1 dekad, pindah sebelah jadi 10 tahun. Okey. Jadi selesaikan dulu yang dalam kotak. 10 tambah 3 sama dengan 13. Jadi kamu dapat baru satu jawapan pengiraan yang ni. Jadi kena tolak lagi sekali dengan 5 dekad 8 tahun. Jadi pindahkan ke sebelah. Jadi pindah sebelah, tolak dengan 5 dekad 8 tahun. Jadi kamu dapat jawapannya. Okey.
14 dekad 1 tahun. Jadi masukkan dalam kotaknya. Jadi itulah jawapannya. Contoh yang ketujuh, contoh yang terakhir. Okey, 3 abad 20 tahun, tolak 1 abad 36 tahun bersamaan dengan berapa abad berapa tahun. Jadi cara nak ingat 1 abad ialah ingat umur Tun Mahathir. Jadi umur Tun Mahathir 96 tahun menghampiri 100 tahun. Jadi 1 abad 100 tahun seperti biasa buat garis pembahagi abad dan tahun. Jadi masukkan nilai semua. Jadi bila kita nak tolak tu 20 tahun tolak 36 tahun tak boleh, betul? Sama macam tadi juga. Okey, jadi pinjamkan daripada abad. Jadi 1 abad, 3 abad ni tinggal berapa? Tinggal 2 abad. Jadi pindahkan ke sebelah 1 abad. 1 abad 100 tahun ya. Seperti biasa selesaikan dalam kotak dulu. Pinjam 1 abad 100 tahun. Jadi 100 tambah dengan 20 jadi 120, betul? Jadi selalu berlaku kesilapannya di sini ya. Bila kita tersilap letak 10 saja. Okey, 1 abad 10 kita letak. Jadi salah lah. Sebenarnya kena 100. Okey. Jadi dapat jawapan 1 abad 84 tahun. Alright, jelas ya. Cikgu rasa macam senang sahaja. Cikgu harap semua boleh faham lah. Jadi seperti biasa cikgu nak kamu buat latihan pengukuhan. Alright. Jadi boleh pause video. Ada 9 soalan. Okey, tadi 4, yang ni 5 sampai soalan I. Alright. Dan seperti biasa, okey, matematik buat latihan. Ada jalan kerja dan semak jawapannya. Jadi cikgu kongsikan jawapannya. Yang ni, pastikan kamu dapat jawapan seperti yang tertera. Alright. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.